أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam kita, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan Kampung Tombok Darat, yang dimulakan para alim ulama asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, redha dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li awla rajulin dzakarin." Muttafaqun alaih. Yang bermaksud berikanlah bahagian warisan, yakni pusaka. Bila sebut harta, bermakna ianya dimiliki oleh orang yang hidup, itu harta. Rumah, kereta, duit, tanah dan sebagainya, itu adalah harta. Tetapi bila disebut tentang pusaka atau warisan, bermaksud harta juga, tetapi bukan milik orang yang hidup. Milik siapa? Orang yang dah mati. Kita sebut pusaka bermakna, oh harta ni tuannya dah mati, maka akan diwarisi oleh waris-warisnya. Nabi SAW bersabda yang bermaksud berikanlah warisan ataupun pusaka yang telah ditentukan kepada pemiliknya. Siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat yang ke-176. 3 ayat Al-Quran ini menjadi rujukan, menjadi dalil bagi menentukan bahagian-bahagian kepada ahli waris. Berapa orang ahli waris? 25 orang. 15 lelaki, 10 perempuan. Tetapi andai misal kata
berkumpul ada ke 20-25 waris ini, tak semua dapat. 5 orang je yang dapat, 5 golongan. Siapa dia? Ayah kepada si mati. Yang kedua, ibu kepada si mati. Yang ketiga, pasangan kepada si mati. Yang keempat, anak lelaki. Yang kelima, anak perempuan. Ada lagi waris yang lain ni. Ada baki 20 orang lagi ni. Yang ni semua tak dapat. Kerana yang 5 ini adalah yang hampir kepada si mati. Sambungan hadis ini tadi, berikanlah bahagian warisan kepada yang telah ditentukan, iaitu pemiliknya, ahli fardu. Adapun baqinya, fama baqiya, kata Nabi, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakari. Adapun bakinya, maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Bila kata lelaki yang paling dekat nasabnya, dari segi hubungan dengan si mati, 5 orang ini tadi, siapa dia? Lelaki yang dekat dengan si mati, bapa dan anak lelaki. Bila tak ada bapa, tiada anak lelaki, barulah pergi kepada waris-waris yang lain. Dapat dekat adik-beradik seibu sebapa. Tak ada adik-beradik seibu sebapa, ada adik-beradik sebapa. Tak ada adik-beradik sebapa, ada adik-beradik seibu. Tak ada adik-beradik, dah mati dulu daripada si mati, ada tak anak kepada adik-beradik, iaitu anak saudara si mati, dia akan dapat. Hadis ini, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, maka kalau ada baki kepada lelaki yang paling hampir dengan si mati, infinity. Maknanya apa? Tak ada had. Selagi mana adanya waris lelaki yang ada hubungan nasab dengan si mati, maka dia akan mendapat harta pusaka. Tak ada golongan anak dan ke bawah, tak ada golongan atas, bapa, datuk dan ke atas, golongan sisi adik-beradik seibu sebapa, seibu, anak-anak mereka juga tak ada yang lelaki. Pergi kepada golongan atas penjuru, iaitu bahagian pakcik pula, adik-beradik lelaki dengan si bapa mati, bapa si mati. Ada tak adik-beradik bapa si mati? Pakcik lah dengan si mati. Pakcik seibu sebapa dengan bapa. Tak ada pakcik yang sebapa. Tak ada juga anak-anak pakcik seibu sebapa dengan si bapa. Bila kata anak pakcik, hubungannya dengan si mati sebagai sepupu. Tadi anak kepada adik-beradik, hubungan dengan si mati sebagai anak saudara. Yang ni sepupu, jauh ke tidak? Jauh. Boleh juga dapat pusaka. Tak sampai di situ, bukan hanya kepada dia, anaknya, tak ada anaknya lagi, cucu, cicit sampai ke bawah. Kalau dah tak ada lagi dah keluarga lelaki yang terdekat dengan si mati, barulah baki yang ada selepas diberikan kepada ahli fardu, diberikan kepada Baitul Mal. Ini kita punya proses di Malaysia. Kerana ada setengah-setengah negara dia tak dapat kepada Baitul Mal, dia akan diberikan kepada Zawil Arham. Zawil Arham ni siapa? Keluarga juga, tetapi bukan waris. Contoh, anak lelaki daripada anak perempuan, cucu lah. Cucu si mati ini daripada jalur anak perempuan. Dari segi faraid dia bukan ahli waris, tetapi zawil arham. Ada hubungan keluarga tetapi bukan waris menurut faraid. Yang dikatakan cucu dalam faraid hanya dari jalur anak lelaki sahaja. Ibnu ibn atau bintu ibn, anak lelaki daripada anak lelaki, atau anak perempuan daripada anak lelaki. Cuculah kita panggil. Tetapi kalau kita sebut cucu, anak daripada anak perempuan pun kita panggil cucu. Kita ada anak perempuan kita kahwin, ada anaknya tu cucu kita juga. Tetapi cucu daripada jalur anak perempuan bukan ahli waris. InsyaAllah hari ini kita akan sambung dalam bab hukum faraid. Hukum yang berkaitan dengan faraid ada dua bahagian. Bila kita sebut hukum,
Hukum ni apa dia? Sesuatu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengaji usul fiqh dia akan faham, iaitu hukum taklifi ini ada 5. Yang pertama wajib, lawannya haram. Yang ketiga sunat, lawannya makruh. Dan yang kelima harus. 5 hukum taklifi. Maka bila kita sebut tentang hukum, tidak akan lari daripada 5 hukum ini. Tak ada hukum yang lain lagi dah. Tak ada hukum bid'ah. Bid'ah tu bukan hukum. Kadang orang kata ini tak boleh bid'ah. Bid'ah tu apa? Bid'ah lah. Bid'ah bukan hukum. Hukum taklifi 5. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Berkait dengan ilmu faraid, hukum yang terkait ada 2 bahagian. Yang pertama, hukum pelaksanaan faraid tersebut. Hukum melaksanakan, hukum mengamalkan, hukum mengaplikasikan, hukum menggunakan faraid. Apabila seseorang meninggal dunia, maka wajib bagi setiap ahli waris melaksanakan hukum faraid. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, faraid ini mungkin ada di kalangan kita sebelum ini salah faham. Faraid bukan pilihan pertama. Banyak yang jumpa orang kata begitu. Hakikatnya faraid ataupun pelaksanaan faraid ini adalah wajib. Bila kata wajib, ianya pilihan yang pertama, bukan pilihan kedua, bukan bila dah berlaku pergaduhan, bukan bila dah berlaku perselisihan di kalangan ahli waris baru nak kembali kepada faraid, bukan. Tetapi ianya pilihan pertama. Kerana apa? Ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mewajibkan pelaksanaan faraid. Allah yang menentukan ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, suami berapa, isteri berapa, anak-anak lelaki berapa, anak-anak perempuan berapa. Bukan ustaz-ustaz yang tentukan, bukan saya yang tentukan, tetapi siapa yang tentukan? Allah. Allah ni siapa? Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam. Bukan tuan. Tuan ni dia terhad lagi. Bila kata tuan, siapa tuan? Majikan dia. Dia terhad lagi. Dia cuma boleh guna tenaga kita, dia bayar gaji kita. Tetapi diri kita hak kita. Kita nak solat, hak kita. Kita nak puasa, hak kita. Dia tak boleh larang. Itu tuan. Yang ini Tuhan Rabbul Alamin. Hakikat semua yang ada di dunia ini milik siapa? Milik Allah, kerana Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Apa dalil semua yang ada di dunia ini milik Allah? Biasa kita sebut. Tengok dekat grup WhatsApp, nama si Fulan bin si Fulan meninggal dunia jam 3 petang tadi. Kita akan balas biasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah ini daripada Al-Quran. Fa idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila menimpa sesuatu musibah, maka kita mengucapkan, sunat hukumnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa makna kalimat inna lillahi? Sesungguhnya inna lillah, sesungguhnya inna, na ni kami, kita. Lillah, milik Allah. Kita ni milik Allah, manusia ni milik Allah. Bukan hanya manusia, semua yang ada di dunia ini bila disebut alamin, ada Tuhan dia. Siapa? Allah, Rabbul Alamin. Alam ni apa dia? Masih Allah, selain daripada Allah itulah alam. Selain daripada Allah itulah alam. Arash, surga, neraka, langit, bumi, matahari, bulan, sungai, laut, apa lagi, semualah yang ada di dunia ini ada Tuhan dia, milik dia. Inna lillah, punya siapa? Punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un.
Wa inna ilai, dan sesungguhnya ilaihi, itu kembali kepada siapa? Allah. Dan sesungguhnya inna lillahi, bagi Allah itu raji'un, tempat untuk kembali. Kita mati kembali kepada Allah. Harta kita yang asalnya Allah bagi pinjam kat dunia, bukan bagi terus. Kita jangan anggap baju kita, jam kita, kopiah kita, beg kita, telefon kita milik kita sepenuhnya. Tak. Bukan milik kita sepenuhnya. Allah bagi pinjam saja. Siapa punya? Allah. Cuma tak adalah dekat geran tanah tu milik Allah Ta'ala. Allah tak ada lah. Tetapi dari segi prosesnya begitu di dunia, ada milik rumah ni siapa punya, tanah ni siapa punya, pemilikan. Tapi bukan milik sepenuhnya. Milik siapa sepenuhnya? Allah. Apa bukti? Akhirat nanti Allah tanya balik. Allah tanya balik, tak berganjak kaki kita di padang mahsyar nanti, melainkan akan ditanya beberapa perkara. Antaranya tentang harta kita. Dari mana datangnya dan ke mana kita belanjakan. Kalau Allah bagi terus dekat dunia, Allah tak tanya dah ke akhirat. Tapi Allah bagi pinjam. Sebab tu akhirat nanti ditanya balik harta yang kita dapat dari sumber mana. Adakah sumber yang halal atau sumber yang haram? Dan kalau sumber yang halal sekalipun, bukan sewenang-wenangnya kita nak belanja itu, nak belanja ini, nak beli itu, nak beli ini. Duit aku terpulang lah, aku nak beli apa? Duit aku terpulang, aku nak guna untuk apa? Nak pergi melacur sana, nak pergi minum arak, beli arak, nak buat dosa. Duit aku, kata dia. Tak. Allah akan tanya ke mana kita belanjakan. Sebab itu milik Allah. Kita mati, harta kita kembali kepada Allah. Dan Allah yang akan berikan semula kepada waris-waris kita. Allah yang tentukan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176. Allah tentukan dalam Quran, bila kita mati, harta kita akan pergi kepada ayah 1/6, kepada ibu 1/6, kepada suami 1/2, 1/4, kepada isteri 1/4, 1/8, kepada anak perempuan 1/2, 2/3, kepada anak lelaki asabah. Kalau ada lelaki perempuan, nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Siapa yang tetapkan ni? Allah. Maka hukum menentukan atau melaksanakan faraid ini adalah wajib. Muslimin dan dirahmati Allah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita lihat dalam beribu-ribu hadis Nabi SAW, tiada satu pun ayat yang diturunkan untuk mengatur kehidupan orang kafir. Tak ada. Tetapi semuanya itu merupakan petunjuk ataupun cara hidup yang Allah tunjukkan sebagai panduan kepada orang Muslim, orang Islam. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tak ada pun ayat Al-Quran atau hadis Nabi untuk mengatur kehidupan orang kafir, tak ada. Semuanya adalah untuk mengatur kehidupan orang Islam. Kita hidup di dunia ini, ada perkara yang kita boleh pilih, ada perkara yang kita tak boleh pilih. Perkara yang kita tak boleh pilih, tuan-tuan lahir sebagai lelaki. Tuan pilih ke? Tak. Lahir sebagai perempuan, kita tak pilih. Tetapi takdir Allah, yang ini bukan pilihan kita. Lahir sebagai orang Jawa, kita bukan pilih. Lahir sebagai orang Banjar, orang Cina, orang India, bukan pilihan kita. Tetapi ada perkara yang Allah memberi kuasa kepada kita untuk memilih. Buat begini dapat pahala, buat begini dapat dosa, buat begini kata Nabi, ini amalan ahli syurga, InsyaAllah dengan redha Allah dapat masuk syurga. Buat begini, ini amalan ahli neraka. Kalau Allah nak azab kita di akhirat dengan asbab kita melakukan perkara-perkara dosa, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka.
Begitu juga dalam hukum-hukum yang ada berkait dengan fiqh, termasuk hukum faraid. Ini pilihan. Pilihan apa kita pilih. Tapi kita kena ingat, setiap pilihan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Islam daripada perkataan aslama, menyerah. Menyerah apa? Menyerah diri kita untuk diatur oleh Allah. Kerana kita sebagai hamba. Allah wajibkan begini, wajib kita buat. Allah haramkan begini, wajib kita tinggal. Atau kalau kita tak buat di dunia, ini pilihan kita. Tetapi akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Siapa yang tak akan dipertanggungjawabkan? 3 golongan. Rafa'al kalam, kata Nabi SAW, diangkat pena. Pena ni maknanya apa? Catatan amal dia ni diangkat, maknanya tak tertulis, kepada 3 golongan. Pertama, orang yang masih kecil, budak, sehingga dia dewasa, iaitu baligh. Kanak-kanak buat perkara dosa, tak berdosa dia. Anak kita tadika balik naik basikal sekolah, pergi kedai, duit ada, beli air, tengok-tengok kat kedai tu macam sedap je air ni, tengok botol cantik, minum, punya lah, sampai ke rumah mabuk. Berdosa tak dia? Tak berdosa. Ni kanak-kanak yang belum balik. Yang kedua, orang gila. Gila ni maknanya apa? Akalnya dah tak boleh digunakan untuk menentukan mana baik, mana buruk. Orang gila. Kita nampak orang gila, kesian. Kesiannya dia gila. Dia tak tahu, kita tak tahu dalam hati dia, aku lagi kesian dekat kau. Aku gila-gila, aku akhirat masuk syurga. Kau yang waras ni akhirat nanti dia bertanggungjawabkan. Orang gila ni termasuk orang yang nyanyuk. Orang tua yang sudah hilang akal, nyanyuk. Manusia ni mudah-mudahanlah kita terhindar daripada perkaranya nyanyuk. Nyanyuk ni juga termasuk dalam gila. Maknanya apa yang dia buat tu bukan di bawah kawalan akal dia, maka tak dihisap perbuatan dia. Dan yang ketiga, orang yang tidur. Orang yang tidur ni, dia akalnya tercabut walaupun dia bernafas. Buktinya orang tidur cuba tutup hidung dia, mati dia. Dia boleh bernafas, tetapi akalnya masa tu tak ada. Dia tak boleh berfikir. Sebab tu kalau orang bangun tidur lewat, dah pasang alam dah 10 waktu alam pasang, 5.30, 5.35, 5.40, 5.45, 10 waktu tu dia dah set alam dekat telefon. Tapi tak bangun-bangun juga. Penat sangat. Bangun-bangun pukul 9 pagi. Tertinggal solat subuh. Berdosa tak dia? Tak berdosa. Tu makna tadi, diangkat kalam, diangkat catatan 3 golongan ini, maka mereka ini tidak dikira berdosa seandainya melakukan perkara-perkara yang dosa. Wajib bagi setiap ahli warisnya melaksanakan hukum faraid. Terdapat beberapa dalil tentang kewajiban tersebut yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil daripada Al-Quran iaitu di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur. Yang bermaksud, bagi orang-orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan bagi orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, farid nasiban mafruḍah. Yang bermaksud bahagian yang telah diwajibkan, yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
nasiban mafruḍah. Kalimah ini menunjukkan bahawasanya pembahagian yang Allah dah tentukan itu merupakan kewajipan, bukan pilihan, tetapi kewajipan. Mesti kena bagi, mesti kena tetap, mesti kena tentu, mesti kena tahu dahulu di kalangan ahli waris. Ayah punya berapa? 1/6. Kalau ada 6 juta, ayah punya 1 juta. Mak punya berapa? Mak punya 1/6. Kalau ada 6 juta, mak punya 1 juta. Ada baki 4 juta. Isteri dapat 1/8. 1/4 kerana anak-anak tak ada contoh. Anak-anak si mati tak ada, ayah, ibu dan juga pasangan. Maka isteri akan dapat 1/4. Baki tadi ada 4 juta. Daripada 1/4 daripada 6 juta berapa? Lebih kurang 1.5 juta. Ada tak baki lagi? Ada baki lagi. Berapa? 2.5 juta dapat kepada lelaki yang paling hampir. Anak lelaki tak ada, ayah ada, ayah akan dapat. Selagi ada ayah, bermakna adik-beradik tak dapat. Adik-beradik ni, dia kalau nak dapat, dia kena tunggu 2 orang mati, dua kumpulan. Siapa? Anak dan ke bawah, dan juga bapa dan ke atas. Bukan semestinya anak sahaja, tidak. Bila kata walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walad di sini bukan anak. Kalau ikut terjemahan anaklah, tetapi dalam menentukan hukum faraid, walad di sini bukan anak semata-mata. Cucu, tak ada anak ada cucu juga dikira sebagai ada anak. Tak ada anak, tak ada cucu daripada anak lelaki, ada cicit daripada cucu daripada anak lelaki, maka dikira ada anak. Maka dia mempengaruhi bahagian suami atau isteri, mempengaruhi bahagian ayah, mempengaruhi bahagian adik-beradik. Adik-beradik tak dapat kerana apa? Si mati ada cucu. Anak-anak dah tak ada, mati dulu. Daripada si mati ada cucu, adik-beradik tak dapat. Kadang-kadang orang salah faham, oh kau dah tak dapat sebab ayah kau dah mati, pakcik yang dapat, adik-beradik tak. Ini salah faham di kalangan masyarakat. Banyak juga yang berlaku, dia mengambil hak, bahkan itu merupakan anak yatim. Itu yang lebih kita takut, mengambil hak waris, dalam masa yang sama mengambil hak anak yatim. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa ayat ini diturunkan? Sebelum ini kita dah bincangkan tentang sejarah pewarisan pusaka. Sebelum datangnya agama Islam. Bismillah. Sebelum Nabi SAW diutus untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat, dulu pun dah ada pewarisan. Maknanya ada bahagian pusaka, ada proses pindah harta dari si mati kepada waris-waris. Tetapi dulu sebelum datang Islam, yang mewarisi harta pusaka hanya di kalangan lelaki sahaja. Lelaki yang terdekat dengan si mati. Ada pun isteri kepada si mati, anak perempuan kepada si mati, ibu kepada si mati, tak boleh mewarisi harta pusaka. Ini zaman sebelum datang Islam. Maka turun ayat ini, surah An-Nisa ayat yang ke-7, Allah menegaskan bahawasanya bagi lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi perempuan juga ada bahagian pusaka mereka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat mereka. Muka surat 17. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Nisa ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum. Yusi ini bermaksud Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Perintah di sini merujuk hukum wajib, mesti kena buat. Yusikumullahu fi auladikum. Allah taala perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Auladikum ni untuk anak-anak kamu. Yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hawzil unthayain. Bagi lelaki 2 bahagian berbanding perempuan.
nisbah lelaki 2, perempuan 1. Ni kewajipan yang Allah dah perintahkan bagi menentukan bahagian anak-anak dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Kita nak tekankan di sini maksud yusikum, iaitu Allah perintahkan, memberi maksud wajib, bukan pilihan. Bukan kita nak ambil tak nak terpulang, tak, tetapi wajib, kerana yang menentukan, yang mengarahkan, yang memerintahkan adalah pemilik harta tadi. Dia yang Allah yang nak bagi balik kepada waris, dan Allah yang tentukan anak berapa, ibu berapa, ayah berapa. Dalam ayat yang sama surah An-Nisa juga ayat yang ke-11, akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, fariidatan minallah, yang bermaksud pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah fariidatan, ketetapan daripada Allah. Fariidah, fardu, ketetapan, kemestian, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-12 selepasnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan kalimah wasiyah juga. Wasiyatan minallah, iaitu tiap-tiap satu hukum itu ialah ketetapan, kewajiban, kefarduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-13 kalau tuan-tuan rujuk dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12, Allah menceritakan tentang pembahagian anak-anak sekian-sekian. Lelaki berapa, perempuan berapa, ibu berapa, ayah berapa. Ayat yang ke-12 menceritakan tentang suami berapa, isteri berapa, adik-beradik juga berapa. Semuanya ini Allah tentukan dalam surah An-Nisa ayat 11 dan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13 Allah sambung, tilka hududullah, yang bermaksud segala hukum yang tersebut adalah batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang ke-176 Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita yubayyinullahu lakum an tadillu, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum ini. Hukum ini merujuk kepada pembahagian pusaka, pembahagian faraid. Ingat 3 ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176. 3 ayat ini menjadi sumber hukum bagi menentukan pembahagian ahli waris. Surah An-Nisa. Akhir ayat 176 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum ini kepada kamu, antadillu, bermakna supaya kamu tidak sesat. Supaya kamu tidak sesat. Sesat ni maknanya apa dalam arti kata lain? Bukan hanya sesat kita tak tahu jalan mana, pilih mana, tak, bahkan jangan kamu berdosa. Dalam arti kata lain supaya kamu tidak masuk neraka. Itulah bahasa mudahnya. Kerana ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil daripada As-Sunnah. Tadi daripada Al-Quran. Untuk kita menentukan hukum faraid ini, hukumnya wajib, mesti kena ada dalil. Dalil yang tadi daripada Al-Quran. Fariidatan minallah, tilka hududullah, yubayyinullahu lakum an tadillu. Ini dalil menunjukkan bahawasanya hukum pelaksanaan faraid wajib daripada Al-Quran. Apa dalil yang lain daripada hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Rawahul Bukhari. Daripada Ibnu Abbas berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan, alhiqu maknanya berikan, faraidah bahagian warisan yang ditentukan bi ahliha kepada pemiliknya, iaitu ahli fardu. Fama baqiya, adapun bakinya, fahuwa li aula, maka bagi waris lelaki, rajulin zakarin, waris lelaki yang paling dekat nasabnya.
Hadis lain, an Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad a'ta, telah memberikan kulli haqqin haqqahu, kepada orang yang berhak akan haknya, yaitu merujuk kepada ahli fardu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dan bagi bahagian masing-masing ni kepada ayah, kepada ibu, kepada suami, kepada isteri, kepada anak perempuan seorang 1/2, 2 orang atau lebih 2/3. Allah dah berikan dah kepada yang berhak akan haknya. Fama baqiya, maaf, fala wasiyata liwarithin. Ketahuilah, maka tiada lagi wasiat kepada ahli waris, kerana Allah dah bagi siap-siap kepada ahli waris. Maka wasiat tidak ada lagi kepada ahli waris. Yang lepas kita dah bincangkan tentang sejarah pembahagian pusaka. Sebelum turunnya ayat faraid, Allah mewajibkan kepada orang yang hampir mati supaya berwasiat kepada ahli waris. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan kepada kamu apabila hampir mati, sakit yang memberi tanda nak mati dah ni, maka pada ketika itu diwajibkan kepada kita untuk membuat wasiat. Kepada siapa? Kepada kedua ibu bapa dan kerabat. Ini dalam Al-Quran. Perintah wajib untuk berwasiat kepada siapa? Ahli waris, ibu bapa dan kerabat. Ini sebelum turun ayat faraid. Sebelum adanya hukum faraid, maka hukum wasiat pada ketika itu wajib. Bila turun ayat Al-Quran berkait tentang hukum faraid, pembahagian faraid, maka Nabi SAW bersabda, alhiqul faraida bi ahliha fama baqiya, maaf, inna Allah qad a'ta haqqahu haqqan, sesungguhnya Allah telah memberikan hak, yaitu faraid, harta pusaka, kepada waris-warisnya ahli fardu. Fala wasiyata liwarithin, maka tak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Hadis ini membatalkan, menasahkan hukum wajib wasiat kepada ahli waris. Ini pun kadang-kadang ada masyarakat yang salah faham. Dia rujuk pada ayat Al-Quran tu, ni boleh katanya, bahkan hukumnya wajib berikan kepada ibu bapa dan kerabat. Dia tak tahu ada hukum yang menasahkan hukum wajib wasiat kepada ibu bapa dan kerabat tadi. Hadis ini memberi isyarat kepada kita tak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Asalnya hukum wasiat wajib. Maka turun hadis ini, perintah kepada kita tiada lagi wasiat kepada ahli waris, dan adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada ahli waris, kepada ahli fardu, maka wasiat bukan lagi jatuh hukum wajib, menjadi hukum sunat. Tapi kita kena faham, sunat pada wasiat itu sunat untuk kita buat wasiat. Sama ada nak mati ke ataupun belum mati lagi, kita sunat untuk buat wasiat. Hukumnya sunat. Untuk buat bagi pemilik harta. Saya ada kereta, saya ada rumah. Kereta saya nak wasiat kepada pihak masjid supaya diwakafkan. Contoh. Boleh, bukan hanya boleh, sunat hukumnya. Sama ada saya dalam keadaan sihat, muda lagi, ataupun nak hampir mati, hukumnya sunat untuk berwasiat. Tetapi pelaksanaan wasiat tadi bukan sunat, wajib. Waris bila tahu ayahnya atau ibunya masa hidup ada buat wasiat, wasiat sesuatu untuk masjid contoh, untuk sekolah anak yatim contoh,
ataupun untuk keluarganya yang bukan ahli waris. Siapa? Menantu contoh, atau anak angkat, anak susuan. Anak angkat, anak susuan, menantu yang ini bukan ahli waris, tapi dia nak bagi dekat menantu ni, nak bagi dekat anak angkat ni melalui wasiat. Boleh ke tidak? Boleh, kerana mereka bukan ahli waris. Sunat, bukan wajib, sunat bagi dia untuk buat wasiat kepada menantu dia. Kalau ayah dah mati nanti long, 1 ekar tanah dekat ujung kampung tu kamu berikan dekat adik kamu yang bongsu. Adik kamu yang bongsu tu bukan anak betul ayah, dia adalah anak angkat. Okey ayah, Along terima, insya-Allah nanti Along akan laksanakan. Wasiat tadi ayah buat sunat, tetapi pelaksanaan oleh anak ni tadi wajib. Jangan kita ingat bila hukum buat wasiat ni sunat, maka melaksanakan juga sunat. Tak, melaksanakan wajib. Kalau anak Along ni tadi dia tak berikan tanah tadi kepada adiknya yang merupakan adik angkat, hukumnya haram. Step untuk pembahagian harta pusaka. Pertama, urusan jenazah. Selesai urusan jenazah, ambil harta si mati guna untuk urusan jenazah. Yang kedua, hutang si mati kepada Allah. Yang ketiga, hutang si mati kepada manusia. Yang keempat, wasiat jika ada. Barulah yang kelima, faraid. Ada tak baki yang kelima ni? Lepas tolak hutang, lepas tolak wasiat, kalau ada baki, maka adalah bahagian kepada ahli waris. Kalau tak ada baki, tak ada dah. Hutang banyak, tak sempat nak faraid, tak sempat nak laksanakan wasiat, hutang lagi banyak daripada harta dia mati, maka tak ada lagi dah bahagian kepada ahli waris. Gilek, tak ada dah. Ini kita kena faham. Jadi bila anak Along ni tadi dia skip untuk wasiat, bagi fikiran dia adalah ayah cakap pakai mulut dia, tak ada hitam putih. Lepas tu aku seorang je yang tahu, adik-adik lain tak tahu. Adik yang bongsu, adik angkat pun tak tahu. Senyap-senyap dah lah. Sebab kalau bagi kepada wasiat ni nanti harta pusaka jadi sikit, faraid step seterusnya akan jadi sikit lah harta yang tinggal. Dia senyap-senyap, makan harta batil. Kan harta batil, jangan main-main dalam buat wasiat. Walaupun hukum wasiat sunat, tetapi pelaksanaannya adalah wajib. Azan. Teruskan sikit lagi ya. Muka surat yang ke-19. Allah Ta'ala menjanjikan balasan syurga bagi ahli waris yang patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasulullah SAW dengan melaksanakan hukum faraid. Manakala bagi mereka yang tidak mahu mengikut hukum Allah Ta'ala dan menentukan pembahagian mengikut akal dan hawa nafsu mereka, maka nerakalah tempat mereka di akhirat kelak. Itulah balasan Allah Ta'ala bagi mereka yang ingkar. Bukan hanya daripada ayat tilka hududullah nasiban mafruḍa faridatan minallah, yang itu yang untuk kita ambil kefahaman hukum pelaksanaan faraid wajib, bahkan ada balasan. Kata Allah selepas ayat 11, ayat 12, ayat yang ke-13, kata Allah tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Ayat ini menguatkan lagi tentang hukum pelaksanaan faraid, iaitu kalau orang ni, hamba Allah ni, manusia ni, orang Muslim ni, kita ni mengikut perintah Allah berkenaan tentang pembahagian pusaka, maka Allah memberi balasan syurga. Kata Allah, segala hukum yang tersebut, iaitu berkait tentang harta anak yatim, berkait tentang faraid, berkait tentang wasiat, adalah batas-batas syariat Allah, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang amat besar. Surah An-Nisa ayat yang ke-13. Berturutan
11, 12 cerita tentang pembahagian pusaka. 13 Allah memberi ganjaran kepada orang yang mengikut manut kata Jawanya. Mengikut perintah Allah, yang ni dapat ni bagi, yang tu dapat ni banyak bagi. Ada bagi kepada waris terdekat, bagi siap-siap. Tak mengikut akal dan nafsu dia dalam menguruskan harta pusaka. Aku lelaki, aku anak sulung, aku patut dapat lebih, ambil lebih. Makan harta batil. Ini Allah ancam dalam surah An-Nisa ayat yang ke-14. Ayat selepasnya apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas syariat-syariatnya, merujuk kepada ayat sebelum tadi, ayat 11, ayat 12, ayat 13 Allah memberi ganjaran syurga, ayat 14 Allah memberi ancaman neraka kepada siapa yang melampaui batas, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, kekallah dia di dalamnya, khalidina fiha, kekal. Kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kekal di sini satu tempoh yang cukup panjang. Kerana kita orang Islam akhir nanti akan dimasukkan juga oleh Allah ke dalam syurga. Tapi prosesnya panjang untuk menghapuskan dosa-dosa kita, termasuk dosa ingkar dalam pelaksanaan faraid yang telah diwajibkan oleh Allah. Khalidina fiha walahum azabun muhin. Kekal tu bukan hanya duduk saja. Kalau kekal kita healing tepi pantai, syok juga. Bukannya kekal dekat tempat yang best. Kekal kat mana? Neraka. Neraka ni satu tempat yang untuk diazab. Seringan-ringan azab di neraka, dia tak kena bakar. Manusia ni makhluk Allah yang ditaklifkan, jin dan juga manusia, seringan-ringan balasan di neraka, dia tak kena bakar. Wah, kita rasa okey lah kot, tak kena bakar. Itu seringan-ringan. Tetapi nak dikatakan paling ringan siksaan di neraka, dipakaikan dengan kasut dari neraka. Bila mana orang tu pakai kasut tersebut, panas kasut itu sehingga menggelegak kepala otaknya. Sanggup balik rumah sekarang, press motor, itu sudah panas ni. Cuba lekatkan sikit tangan dekat rejos. Sikit cukup lah, seminit cukup. Tak payah nak pakai rejos lah, ambil lighter, letak jari. 10 saat cukup lah. Itu pun kita tak mampu. Tiup panas pun kita tiup. Lagi kan lautan berapi nak kurenangi, konon nak tiup panas pun tiup. Sebab kita tak mampu. Tak mampu nak tahan panas tu. Apatah lagi dimasukkan ke dalam api neraka. Dan bukan hanya duduk saja, walahu azabun muhin, baginya azab siksa yang amat menghinakan. Amat menghinakan. Kalau tadi sekurang-kurang siksaan tu pakai kasut, sampai menggelegak kepala otaknya kepanasan kasut tadi. Tetapi bagi orang yang ingkar dalam pelaksanaan faraid, siksa yang amat menghinakan. Bagaimana? Wallahu a'lam. Maka lebih daripada itu lagi siksaan orang yang ingkar terhadap hukum-hukum berkait tentang anak yatim, berkait tentang faraid, berkait tentang wasiat. InsyaAllah yang kedua, hukum mempelajari ilmu faraid, kita akan sambung pada perjumpaan akan datang pada minggu yang ketiga insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.